Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya nak sharekan apa yang terjadi pada 19 Disember tahun 2021, di mana saya telah menjalani satu pembedahan membuang organ yang masalah. Tajuk untuk video kali ini saya nak bagi nama dia ketika aku berusia 33 tahun. Dan Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-20 selepas saya membuat pembedahan. Okey, tanpa membuang masa, jom saya nak share apa yang berlaku dan juga pengalaman saya semasa berada di hospital. Okey, let's go. Cerita dia bermula pada 15 Disember tahun 2021. Lebih kurang pukul 12.30 pagi, pukul 1 macam tu lah. Saya rasa macam perut saya sakit, macam rasa sebu-sebu macam tu lah. Lepas tu saya terus ke Hospital Putrajaya di bahagian kecemasan dan saya dirawat lah macam biasa. Kemudian saya dapat ubat gastrik. Saya terus makan ubat gastrik kat sana, and then saya dibekalkan ubat gastrik tu untuk sambung makan dekat rumah. Okey, kemudian hari Khamis pagi tu saya masih rasa macam tak sedap badan. Masih rasa yang sama lagi. Rasa sakit perut tu dia macam sebu, rasa macam tak senang duduk, rasa macam lebih pada gastrik lah pada ketika tu. Dan saya pergi ke klinik kesihatan Presin 9, dirawat dan juga masih suspek gastrik. Pada 17 Disember, pada hari Jumaat, dalam lebih kurang pukul 1 jugalah, 1 malam macam tu, pada ketika tu perut saya dah mengeras, rasa sebu lagi, rasa macam dekat bahagian perut tu macam tak lepas lah. Perut pun makin keras. Saya pun terus pergi ke Hospital Putrajaya dan masih lagi pergi di bahagian kecemasan. Dan pada ketika itu doktor dah mula cek saya dengan lebih detail lah, sebab perut saya dah mula mengeras dan dia dah rasa macam something lah ni. Lepas doktor dah buat beberapa siri pemeriksaan dan dia dapati lah bahagian perut saya di sebelah kanan. Ada beberapa orang doktor datang cek, ada yang mula-mula kata appendix, tapi appendix tu di bahagian bawah sikit, tapi saya ni di bahagian atas sebelah kanan. Dia ada tumbuk belakang saya dan memang sakit di sebelah kanan lah. Kalau dipicit perut saya sebelah kiri pun masih rasa sakit tu di sebelah kanan. Bila dah dapat tahu aspek gallbladder tu, ataupun kita dalam bahasa Melayu dia kita panggil pudih hempedu lah, saya terus ditahan pada malam tu juga, pada hari Jumaat tu. Kemudian sebelah paginya, dalam lebih kurang pukul 6 pagi macam tu, saya buat CT scan. Okey, lepas dah buat CT scan tu, baru dapat tahu memang betul lah ada masalah dekat hempedu saya. Okey, sementara saya nak masuk ward, saya ditempatkan di bahagian kecemasan tu dan saya berada di katil yang ditutup dengan plastik. Dan juga doktor pun pakai pakaian PPE lah, sebab inilah memang nak jaga sebab takut berlaku jangkitan COVID-19. Dalam pada saya diperiksa, doktor dia maklum juga yang berkemungkinan sakit saya ni disebabkan saya adalah post COVID-19. Untuk makluman, saya kena COVID pada 5 November tahun 2021 dan saya potong gelang pada 5 Disember 2021. Dan saya adalah kategori 2, Cat 2. Mungkin disebabkan post-COVID ni juga saya alami masalah jangkitan di hempedu tu. Hidung saya telah dimasukkan tube sampai ke dalam pakai perut, dan juga di saluran tempat saya buang air kecil lah juga dimasukkan tube. Okey, sebelum doktor nak buang pundi hempedu saya ni, doktor bagi tahu saya yang saya masih muda dan eloknya kita rawat dulu. Okey, jadi saya setuju untuk pundi hempedu saya dirawat dengan doktor masuk dulu antibiotik. Kemudian saya mula berpuasa dulu, tengok macam mana keadaan selepas saya berpuasa. Dan kita pergi ke hari yang berikutnya, hari Sabtu 18 Disember. Okey, selepas satu hari saya dah berpuasa, pada hari Jumaat, maksud saya pada hari Sabtu tu, perut saya rasa macam agak lega sikit. Dan pada hari Sabtu pagi tu, doktor dah benarkan untuk saya makan. Saya makan pun makanan yang clean lah. Macam krim potato campur dengan susu soya.
dan juga minum air kotak. Pada hari Sabtu ni disebabkan saya baring dan juga tak boleh nak berjalan, jadi doktor dah minta saya beli satu stokin lah. Fungsi stokin panjang tu dia untuk meningkatkan aliran darah dari kaki ke jantung. Saya juga disuruh beli spirometer insentif. Ini adalah alat untuk kita exercise dan juga untuk menjaga paru-paru kita supaya saya sihat dengan exercise. Sebab kita dah baring, jadinya kita dah tak boleh nak buat apa, nak buat exercise semua tak boleh. Okey, pada hari berikutnya 19 Disember pada hari Ahad sebelah pagi, bila saya dah mula makan pada hari Sabtu tu, perut saya pun masih sakit dan memang empedu saya dah tak dapat dirawat disebabkan bila saya dah makan dengan minum tu, perut saya pun masih gagal berfungsi. Saya masih rasa sakit, perut saya pun dah tak boleh nak proses sebabkan kegagalan empedu tu, dan doktor buat keputusan untuk buat pembedahan juga pada hari 19 bulan tu sebelah petang. Jadi sebab pada ketika tu memang perut saya dah rasa sakit sangat. Memang saya dah tak tahan dah. Sakit dia tu macam mana yang kau rasa sakit bagi orang tu, yang paling sakit macam itulah yang saya rasa sakit dia tu. So doktor buat keputusan buat operation untuk buang lah empedu tu. Jadi saya setuju untuk dia operate sebelah petang, lebih kurang pukul 3 pukul 4 macam tu. Dia beritahu kat saya. Masa saya tunggu daripada pagi tu sampai nak ke operation pukul 4 petang tu, ya Allah, dia punya sakit dia tu memang setiap masa saya tunggu itulah yang paling lama sekali saya rasa. Okey, bila dah pukul 4 tu, doktor bawa saya ke OT dan dia explain dekat saya ada beberapa risiko ketika buat operation ni. Jadi masa tu saya dah tak fikir panjang dah. Memang saya kata saya setuju je apa benda risiko tu. Waktu yang dibaca tu saya pun dah tak ingat dah apa benda yang dia kata risiko tu. Saya sign je borang tu. Memang saya dah tak tahan. Memang saya nak buang juga empedu saya ni. Tak tahan gila dah. Dan doktor ada maklum yang dia akan abuse satu badan. Memang tak akan rasa apa-apa. Okey, lebih kurang pukul 4 suku macam tu lah. Dia dah mula kemaskan saya, dah persiapkan saya semua, baring dekat satu katil. Kemudian dia letak bius. Tiba-tiba saya dah tak tahu apa-apa. And then lebih kurang pukul 6.50 lah, pukul 7 macam tu lah. Saya dah buka mata, dah siap. Wow, waktu yang saya buka mata tu, ya Allah, bersyukur saya. Yang pertamanya je lah, sebab saya masih diberi peluang untuk hidup. Dan juga yelah, bila kita dah dengar pembedahan tu, antara risiko-risiko yang kita berhadapan ialah tentulah mati. Okey, dan Alhamdulillah saya masih diberi peluang untuk bernafas, untuk hidup. Dan juga sakit yang saya rasa sebelum ni tu terus hilang 99.9%. Alhamdulillah, saya dah tak rasa sakit dah yang empedu saya tu. Dan juga doktor ada maklumkan pada saya ada komplikasi ketika pembedahan tu dijalankan lah. Alhamdulillah. Balik daripada OT tu sebelah malam tu macam biasalah, saya terus berehat. Saya memang kurang bergerak lagi ketika tu, dan doktor pun ada nasihat supaya banyakkan bergerak. Mula duduk, kalau boleh berdiri. Okey, tapi pada ketika tu memang saya letih, memang tak larat, memang saya just baring. Kalau saya bergerak pun tak sampai duduk lagi lah. The next day, pada 20 Disember 2021, hari Isnin, sebelah pagi tu saya dah dibenarkan untuk makan yang clean. Dan pada pagi tu saya dapat makan betul campur masa saya, dan macam biasalah minum air kotak. Dan Alhamdulillah sebelah pagi tu saya terus buat exercise bola tu, dan mula-mula tu memang susah saya nak dapatkan tiga-tiga tu naik atas. Slow saya buat, dan akhirnya Alhamdulillah saya berjaya meniup untuk tiga-tiga bola tu naik ke atas. Nak jadikan cerita, pada 10 hari bulan ni, pada hari Isnin ni, saya dah makan minum semua tu, perut saya rasa macam tak sedap. Dan bila doktor datang, doktor bagi tahu yang perut saya ni dia masih belum, macam dia belum beroperasi lagi organ-organ dalam perut saya ni. Jadinya doktor minta sangat untuk saya teruskan bergerak.
kita bergerak ni supaya ada signal untuk organ-organ ni terus bekerja. Mereka macam tu lah doktor cakap. Kemudian doktor minta saya puasa balik dan juga minta saya terus bergerak. Bergerak tu macam duduk, banyakkan bergerak kaki, tiup bola tu, kalau boleh berdiri cuba berdiri. Okey, start pada tu saya mulalah buat apa yang doktor suruh tu. Doktor continue bagi ubat antibiotik lah. Pada ketika ni saya diminta untuk bersedia untuk pakai pampers lah, sekiranya nak buang air besar ke apa ke, dah ada pampers lah. Saya perasan dekat perut saya tu ada satu tiup keluar daripada perut saya. Tiup tu doktor beritahu adalah dia buat drain. Maksudnya dia beritahu kat saya dia tak boleh nak buang semua bahagian organ empedu tu sebab dia tak nak ganggu kawasan-kawasan lain. Dia beritahu dalam 80% macam tu dia buang, 80 ke 90%. 21 Disember 2021, hari Selasa. Pada hari ni saya continue dia beri rawatan dan juga continue untuk antibiotik. Dan selepas saya dah banyak bergerak tu, saya dah rasa perut saya dah ada reaction, dah ada bunyi-bunyi sikit. Dan daripada posisi baring, saya dah mula banyak duduk ke atas katil lah. Okay, next day 22 hari bulan 12 2021, iaitu pada hari Rabu. Okay, saya dah tak perlu berpuasa lagi pada hari ini dan doktor bagi saya makan. Sekali ni saya dapat cream of mushroom campur dengan coklat. Perut saya dah mula keluarkan bunyi dan juga saya dah banyak kentut, dan juga doktor dah cabut saya punya pelekat yang cover saya punya jahitan tu. Dan alangkah terkejutnya saya bila saya tengok dia pakai stapler je perut saya macam tu je. Stapler macam stapler kertas tu dekat perut saya. Dan bila dia dah buka tu, dia dah tak letak apa-apa, dia just spray macam lapisan lah supaya kalau kena air dia tak tembus. Okay, pada hari ni juga bersyukur saya sebab tiup untuk saya kencing dah dibuka. Dan juga pada hari ini pergerakan saya lebih agresif sikit. Saya dah mula bangun, saya terus duduk di atas kerusi. Saya bergerak perlahan daripada katil saya bergerak ke kerusi yang lain. Okay, next day 23 hari bulan Disember 2021, pada hari Khamis. Alhamdulillah, pada hari ini bersyukur sebab keadaan saya bertambah baik dan saya diberi makan yang berat sikit. Saya dapat makan bubur dan juga kek chiffon, dan saya dah mula berdiri, saya berjalan-jalan sikit dah. Dan juga yang bestnya, pada pagi tu saya dah berak. Itu adalah signal yang terbaik. Bila doktor dah melawat tu, dia tengok bila saya beritahu saya dah tengah hari dalam pukul 11 macam tu. Bila doktor melawat, dia tengok saya dah berak. Bila dia check saya, dia check saya punya detail-detail semua, air kencing semua, dia kata okey, dah boleh balik. Saya pada ketika tu memang bersyukur sebab dah boleh balik. Doktor beritahu yang tiup yang ada kat perut saya ni boleh cabut dah. Seriously memang saya tak tengok waktu yang doktor tu cabut saya punya tiup daripada perut tu. Tapi yang saya dapat rasa waktu dia cabut tu memang dia tarik-tarik je lah, yang sebab saya tak tengok macam mana dia buat. Memang rasa macam ngilu lah. Ya, Alhamdulillah pada pukul 7.30 macam tu lah malam, saya dapat balik. Sebenarnya kalau kita nak senang faham, fungsi empedu ni sebenarnya dia mengeluarkan liquid untuk proses penyerapan dan juga pencernaan lemak dalam perut kita. So bila anda kata saya dah jadi manusia tanpa empedu ni, saya kena elakkan antaranya makanan yang tinggi gula, makanan-makanan yang terproses, minuman-minuman kafein dan juga bergas. Saya pun masih mencari lagi apa benda yang saya boleh makan yang tak boleh makan. Saya harap kalau korang ada pengalaman ataupun boleh bantu saya harap boleh komen dekat bawah untuk jadi reference saya, dan juga saya boleh cuba nanti. Akhir kata daripada saya nak ucapkan terima kasih pada terutamanya isteri saya dan juga keluarga saya, keluarga mertua saya, mak ayah saya yang banyak berdoa pada saya, dan juga keluarga saya, keluarga mertua saya pun yang datang bantu saya kat sini.
menguruskan anak-anak saya semua. Saya sangat terima kasih dan kawan-kawan pejabat saya dan juga kawan-kawan saya yang bagi sumbangan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua orang yang mendoakan kesembuhan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah saja yang dapat balas budi baik korang semua. Tujuan saya buat video ni disebabkan saya masih muda. Saya nak berkongsi cerita saya ni dengan anak-anak saya dan juga insyaAllah cucu-cucu saya akan datang, supaya diorang tahu yang saya ni tak ada empedu, dan juga saya nak lebih semangat lah untuk terus hidup. Okey. Assalamualaikum.